Nama saya Nur Fatia binti Muhammad Alhamdulillah dari unit KSMT Peringkat Kelas 2 Management 2020. Pada hari ini saya akan membentangkan portfolio keuangan saya. Jadi matlamat kita buat portfolio keuangan ni adalah yang pertama kita nak mendapatkan keuntungan pastilah. Tak kena dapatkan kerugian. Yang kedua adalah macam strategi terbaik. Sebab daripada kita buat portfolio tu kita dapat cari mana strategi yang tepat lah, yang sesuai dengan diri kita dan untuk elak daripada berlaku kerugian terlalu besar. Yang ketiga seterusnya adalah pelaburan. Jadi menurut Hayes 2023, pelaburan boleh didefinisikan sebagai aset yang dimiliki dengan hasrat untuk mendapatkan pendapatan dan menjalin keuntungan. Jadi bagi jenis pelaburan, terdapat dua jenis pelaburan iaitu bursa saham dan saham unit amanah iaitu ASMB. Tapi jenis pelaburan yang saya pilih hanyalah bursa saham Malaysia yang baru ni kita masuk hanya dalam tempoh 1 bulan je, iaitu dalam bulan September 2023. Dan bagi toleransi peribadi adalah pelaburan ni bukanlah komitmen utama kita sebab kita kan sebagai cikgu kita dah ada gaji tetap. Jadi pelaburan ni hanya sebagai sampingan sajalah. Yang kedua adalah mengembangkan wang secara terbaik. Maksudnya daripada kita bina portfolio tu kita dapat tahu strategi yang tepat lah dalam kita nak kembangkan duit kita tu dalam cara yang kata secara bijak lah. Seterusnya bagi syarikat yang saya pilih ada 4 yang terdiri daripada syarikat teknologi, utiliti dan pembinaan. Yang pertama adalah syarikat jadi iaitu Jadi Imaging Holdings Berhad. Jadi syarikat ini merupakan satu syarikat pembekal toner, catfish toner dan ink kepada syarikat Dell, Canon, Samsung dan HP. Dan syarikat Jadi ini antara syarikat yang mempunyai reputasi yang tinggi juga sebab dia dah bertapak dalam industri teknologi ni selama lebih 20 tahun. Yang kedua adalah syarikat MyEG iaitu MyEG Service Berhad yang merupakan syarikat pembinaan, pengoperasian dan pemilikan saluran elektronik. Jadi syarikat MyEG ni macam kita tahu dia berkhidmat kepada untuk kerajaan lah. Contohnya pengurusan cukai jalan, kad pengenalan dan pengurusan zakat. Contohnya lagi kalau kita buat road tax ke ataupun kita nak buat lesen, semua berkaitan dengan syarikat MyEG. Yang ketiga adalah syarikat Bidat Group Berhad. Yang ni syarikat yang terlibat dalam pelbagai sektor seperti pengurusan fasiliti berintegrasi, pembinaan, pembangunan hartanah. Jadi syarikat Bidat ni merupakan antara syarikat yang dah lama juga, lebih daripada 15 tahun. Dan antara portfolio yang terbesar yang dipegang oleh syarikat Bidat ni adalah yang pertama sebagai pengurus fasiliti untuk Istana Negara dan juga projek mega yang sedang dibina iaitu The Langkasuka dekat Langkawi. Dan yang keempat adalah Tenaga Nasional Berhad iaitu TNB yang merupakan syarikat utiliti yang membekalkan tenaga elektrik utama kepada negara Malaysia. Jadi contoh perkhidmatan yang disediakan adalah bekalan elektrik dan TNB Elektron. TNB Elektron ni adalah satu perkhidmatan yang disediakan untuk sebagai tempat charging kereta elektrik. Seterusnya, jadi dalam pelaburan ni terdapat 3 strategi iaitu bagi strategi pertama, pelaburan pecahan 25% dalam 4 syarikat. Maksudnya saya pecahkan semua sama rata 25,000 dalam ke semua 4 syarikat iaitu syarikat Jadi, syarikat MyEG, syarikat TNB dan syarikat Bidat. Seterusnya, tapi tak nampak sangat lah. Jadi kita tengok dari segi ni je lah. Jadi daripada hasil daripada pelaburan dalam keempat-empat syarikat ni kita dapat lihat yang daripada syarikat Jadi hasil keuntungan adalah RM51,809.52. Syarikat MyEG 42,552 TNB pula lebih 30,000 dan untuk syarikat Bidat lebih 28,000. Jadi apabila ditambah semuanya, hasil keuntungannya adalah lebih kurang 152,000. Jadi keuntungan keseluruhannya
daripada modal asal 100,000 tu kita dapat tingkatkan sebanyak 52,924 ringgit. Ataupun peratus keuntungannya meningkat sehingga 52.92%. Seterusnya, bagi strategi kedua pula, yang ni adalah pelbagai 100% dalam 4 syarikat. Maksudnya kita 100% ni saya masukkan mengikut harga bukaan untuk syarikat-syarikat pada hari-hari tertentu. Contohnya macam tengok yang bermula 4 September, saya masukkan dalam MyEG 100,000. Kat situ ada nampak keuntungan sikit. Lepas tu 6 September saya masuk syarikat jadi, kemudian 8 tu syarikat jadi juga MyEG. MyEG, lepas tu ada syarikat Widat, syarikat TMB, syarikat Widat lagi. Lepas tu 27 September tu saya masuk TMB sebab ada dividend waktu tu. Okay, jadi daripada situ dapat lihat jumlah akhirnya adalah 181,293 ringgit. Jadi hasil keuntungannya adalah 81,293 ringgit 51 sen. Jadi peratus keuntungan tu kita dapat tingkatkan sebanyak 81.29%. Seterusnya, jadi untuk strategi yang ketiga pula adalah pelaburan 100% dalam satu syarikat. Tapi bukanlah saya masukkan untuk 1 bulan, tapi saya masukkan untuk hari-hari tertentu juga. Jadi syarikat yang saya pilih adalah syarikat jadi. Jadi nampak kat sini kita masuk hanya tarikh tertentu saja yang menunjukkan potensi untuk meningkat. Okey, jadi keuntungan yang saya dapat adalah 126,077 sen. Jadi peratus keuntungan adalah 126.07%. Seterusnya, jadi ini adalah perbandingan antara strategi 1, 2 dan 3. Untuk strategi 1 tu, itu adalah keuntungan dan peratus keuntungan. Risikonya adalah sederhana tapi pulangannya tinggi juga. Dan untuk strategi 2 dan 3 ni, kedua-dua adalah risiko tinggi dan pulangan tinggi. Seterusnya, okey, jadi strategi yang saya pilih adalah strategi 1, di mana modal pelaburan akan dipecahkan kepada 25% untuk 4 syarikat tu. Jadi sebabnya modal awal tu kita dapat lihat adanya peningkatan walaupun tak banyak berbanding strategi 2 dan 3. Sebabnya strategi 1 tu saya anggap bagi diri saya itulah paling selamat lah, sebab kita dah bagi cukup-cukup untuk keempat-empat syarikat dan memberikan saya peluang untuk membuat perancangan yang baru jika keuntungan dan pulangan daripada syarikat tidak seperti yang diharapkan. Sebab bila kita dah bagikan cukup-cukup untuk 4 syarikat ni, contohnya kalau kita lihat dalam satu contoh lah, berlaku ada satu syarikat tu mungkin ada kerugian ke, kita boleh keluarkan duit kita daripada situ. Jadi tidak terlalu risiko itu tidak terlalu tinggi lah. Setakat itu saja, sekian, terima kasih. Okey, kalau kita tengok kalau Kerian tak ketengahkan tentang share MyEG, kita pun tak pernah tahu MyEG ada keluarkan share. Pernah guna MyEG kan? Pernah. Jadi MyEG di antara yang kita nak renew tag insurance kan, yang dia boleh hantar dekat rumah terus kan. Dan bukan itu aja, dia ada banyak bayar zakat, banyak servis servis macam kata kita ada bekerja macam pembantu rumah, kita barui pun dia boleh uruskan online. Okey, bagus, presentation yang bagus, Fitriah. Okey, apa rasa-rasa kamu sepanjang buat menyelesaikan tugasan ini? Pada pendapat saya lah, sebab saya bukan daripada account dan saya pun tak faham pun istilah open close market ni. Jadi ni dia daripada kelas ni lah saya belajar open close, lamsam masuk macam mana. Sebab mula-mula tengok graf tu pun apa benda tu tak tahu. Tapi at least ni dah tahu dah lah, nampak tu. Jadi pendedahan yang baik untuk awak, memberi
memberi idea untuk membuka apa ialah kita apa-apa dalam hidup kita kena ada kebudayaan supaya nampak tersusun. Besok kalau nak bekerja nanti, nak buat apa-apa, pastikan boleh guna kat Excel untuk merancang membuat unjuran seterusnya. Kalau kita tak dedah pada diri kita benda ni, kita tak nampak sampai begini kan. Kira on paper je kan. Betul tak? Ini tarik sekali dah. Selesai kan? Betul? Okey, ada apa-apa lah kau nak share dengan kawan-kawan? Tadi ada seorang yang present, dia punya company tu pun supply toner, siapa tadi ya? Ini jadi ni dia lebih pada Canon ni saya ni bukan jadi apa? Jadi juga. Okey, dia memang untuk dawat toner bukannya apa-apa brand pintar ni. Okey, terima kasih.